TV KPM. Didik TV KPM. Hello, Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada anda semua yang sedang menyaksikan Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya, Wani Kerry. Apa khabar anda di rumah? Semua sihat belaka? Wani doakan kesejahteraan anda dan kesihatan anda sentiasa terjaga sepanjang PKP ini. Dan sekarang ini kita tahu sebagai rakyat Malaysia, kita telah pun ditugaskan tanggungjawab untuk sama-sama menjaga SOP dan juga bersama-sama memutuskan rantaian COVID-19 ini dengan bagaimana caranya. Sentiasalah pakai hand sanitizer, pakai pelitup muka dan paling penting jaga penjarakan sosial sekurang-kurangnya 1 meter apabila anda berada di tempat awam ataupun di tempat yang sesak. Okey, untuk hari ini semestinya satu subjek yang agak menarik untuk kita pelajari iaitu subjek sejarah. Mungkin ada yang dengar sejarah ni macam alamak, sejarah lagi kena baca sejarah kita ni. Tapi sebenarnya kalau anda tahu teknik yang betul, sangat senang untuk dapat A+ dalam sejarah. Baik, kita nak tahu siapa guru kita pada hari ini. Mari kita saksikan dulu profil beliau untuk hari ini. Okey, ini kita bawakan ke studio RTS hari ini bersama dengan kita Cikgu Nur Hayati dari SMK Mat Kilau Kuantan Pahang. Assalamualaikum Cikgu, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wani, apa khabar Wani? Cikgu. Saya khabar baiklah macam ni Cikgu. Ya. Akhirnya kita bertemu kembali dalam Road to Success SPM 2021. Ya, betul. Sebelum kita dah berjumpa awal masa 2020. Ya, masa RTS 2020. Okey. Ya, dan kali ini kita berjumpa lagi untuk subjek sejarah ya Cikgu. Tapi sebelum Cikgu perkenalkan dengan kita apa yang akan difokuskan untuk hari ini, Wani nak bawa Cikgu ke meja istimewa kita di sebelah sini. Okey, jom. Untuk sama-sama kita membuat sanitasi. Cikgu boleh pakai dulu hand sanitizer yang disediakan. Kemudian Wani pula pakai. Dan kali ini berbeza sikit Cikgu. Mungkin Cikgu baru sampai ke studio RTS untuk yang 2021 ni. Yeah. Lain sikit kerana kita akan kekal memakai pelitup muka selama rancangan ini berlangsung Cikgu. Ya, boleh, boleh. Dan sekarang ini Wani nak tanyalah, murid-murid di luar pun nak tahu sejarah secara amnya sesuatu yang sangat banyak untuk kita pelajari tentang sejarah Malaysia. Yeah. Namun untuk hari ini apa yang ingin difokuskan Cikgu? Okey. Jadi pertama sekali untuk belajar sejarah, cikgu nak masing-masing fokus dan juga untuk setting balik, mind. Sejarah itu bukan susah nak lulus. Sejarah itu mudah nak lulus. Tetapi yang susahnya ialah untuk mendapatkan skor A. Yeah. Tetapi, kalau masing-masing masih lagi berada dalam rancangan ini, insya-Allah cikgu akan perkenalkan teknik-teknik untuk menjawab soalan dan juga untuk skor dengan baik dalam sejarah. Itu dia. Tunggu nanti. Teknik. Tapi apa subtopik yang cikgu telah pilih untuk hari ini? Okey, jadi untuk subtopik hari ini kita akan belajar berkaitan dengan usaha ke arah kemerdekaan. Okey, itu dia, usaha ke arah kemerdekaan demi memupuk semangat patriotik dalam diri semua anak murid di sekolah ya cikgu, dari peringkat sekolah lagi. Jadi sekarang ini kita nak tahu sejarah ni macam mana. Kita nak dengarlah pandangan calon SPM tahun ini mengenai subjek sejarah. Mari kita dengarkan. Okay, jom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aida Amirah binti Nus Jazmi dari Sekolah Menengah Kebangsaan Mat Kilau Kuantan. Subjek sejarah merupakan salah satu subjek kegemaran saya. Hal ini kerana ia mengajar saya erti pengorbanan yang sebenar, pengorbanan tokoh-tokoh negara. Oleh hal demikian, saya dan rakyat Malaysia dapat hidup dalam keadaan harmoni, sejahtera dan hidup berbilang kaum. Tanpa mereka, tiadalah negara Malaysia. Assalamualaikum, saya Fariza binti Ahmad Fahmi dari Sekolah Menengah Kebangsaan Mat Kilau. Saya suka mata pelajaran sejarah kerana dapat mengetahui peristiwa penting yang telah berlaku pada masa lampau. Selain itu, saya juga dapat mengetahui dan mempelajari perihal asal-usul, tamadun, masyarakat, kaum dan juga negara serta peristiwa yang telah berlaku agar dapat meningkatkan lagi semangat patriotisme dalam diri sebagai warga negara Malaysia.
Baiklah, kita dah dengarkan pandangan calon SPM mengenai subjek sejarah dan sekarang ini kita nak berkenalan dengan anak murid cikgu dari Sekolah Menengah Kebangsaan Mat Kilau Kuantan Pahang yang akan bersama dengan kita selama 1 jam ini. Jom kita persilakan mereka semua. Assalamualaikum, selamat sejahtera, apa khabar semua? Hai. Oh, pendeknya, hai je? Alah, hai. tak semangat lah. Kak Wani dah semangat dah hari ni. Okey, apa khabar semua? Khabar baik. Nasihat. Okey, nampaknya cikgu anak murid cikgu ni macam Baik. malu-malu. Dia pemalu semua. dulu. Malu-malu semua. Okey, semuanya tak apa. pemalu. Kak Wani faham. Okey, sekarang ni tanpa melengahkan masa, nak minta anda perkenalkan nama dan juga umur anda. Jom kita mulakan dari Nabiha. Silakan. Baik. Assalamualaikum, nama saya Nur Nabiha Awadah. Saya berumur 17 tahun. Okey, seterusnya kita nak minta Hairin. Assalamualaikum, nama saya Nur Hairin Harisha binti Muhammad Hayazi dari SMK Mat Kilau. Okey, terima kasih Hairin. Seterusnya kita ada Hafi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Hafiz bin Muhammad Ramlan dari Sekolah Menengah Kebangsaan Mat Kilau. Umur saya 17 tahun. Okey, Hafi. Dan seterusnya kita ada Haris. Hafi, Haris ni. Seterusnya. Assalamualaikum, nama saya Haris Haikal bin Haziz Abizal dari Sekolah Menengah Kebangsaan Mat Kilau. Okey, baik Haris. Seterusnya kita ada Zahidah. Zahidah. Okey, tak apa, kita nak teruskan dengan Damia. Okey, nampaknya dua pelajar di situ sedang mengalami masalah teknikal, cikgu. Mungkin Namun tak masalah mengapa. Hai, Assalamualaikum. Saya Siti Zahidah binti Kamaluddin, berumur 16 tahun dari Sekolah Kebangsaan Mat Kilau. Okey, tu dia. Nampaknya Zahidah dah kembali bersama dengan kita. Kembali bersama. Walaupun agak lagging sikit, tapi tak apa. Seperti tadi kita ada Siti Zahidah binti Kamaluddin. Dan ada seorang lagi anak murid namanya Nur Damia Insyirah. Okey, baik. Ini Kak Wani nak tanya ni. Hari ni kita nak belajar sejarah. Sebelum nak belajar sejarah ni, boleh tak anda kongsikan sejarah ni susah ke sebenarnya ataupun seronok tak belajar sejarah ni? Boleh tak sesiapa kongsikan? Haris, cuba kongsikan dengan kami, Haris. Siapa? Haris senyum lebar tu. Saya. Ya, Haris. Seronok tak belajar sejarah? Sejarah ni sebenarnya seronok lah. Seronok. Okey, baik. Nampak jawapan dia Tapi pendek. waktu nak jawab, malah tu tak best. Jawab soalan tak best. Okey, faham. Kak belajar Wani pun seronok, dah macam tu. Tak mengapa. Dan kita nak tanya siapa nama ni? Nabiha. Nabiha pula macam mana? Sejarah ni susah tak sebenarnya? Tak adalah susah mana dan tak adalah senang mana. Tak susah mana sejarahnya? Sedang-sedang sahaja. Sedang-sedang sahaja. Okey, nampaknya mereka ada pandangan mereka sendiri. Ada yang kata senang, ada yang kata susah. Tapi tak mengapa, kita tengok dulu kelas hari ini macam mana. Mana tahu lepas dah habis belajar dengan Cikgu Hayati, anda boleh dapat teknik untuk menjawab sampai dapat A+. Tapi sebelum tu jangan ke mana, kita nak berehat seketika dan kembali selepas ini dalam Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM. Pakai ini atau pakai ini. Pilihan di tangan anda. Jangan leka dan alpa, kita belum menang. Awak, janganlah duduk seorang diri macam tu. Jadikan PKP ini peluang untuk rapatkan balik hubungan. Telefon kawan-kawan, tanya khabar. Kalau ada masalah, jangan pendam. Kongsikan, minta bantuan. Kesihatan mental juga sangat penting untuk kita jaga, tambah lagi dengan situasi COVID-19 ini. Amalkan 3W, wash, wear and warn dan elakkan 3S. Tempat sesak, kawasan sempit dan sembang dekat-dekat. Kekalkan kecergasan dan jaga kesihatan anda.
Sama-sama kita jaga kita. Budayakan normal baharu, bersama-sama kita putuskan rantaian COVID-19. Didik TV KPM. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia kepada semua. Saya Shishuta Deodas daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Wangsa Melawati. Saya minat pada subjek sejarah sejak saya berumur 11 tahun kerana saya mempunyai sifat ingin tahu apa yang berlaku pada zaman dahulu dan sebab ianya berlaku. Pada pandangan saya, subjek sejarah adalah ilmu daripada peristiwa lampau yang harus kita contohi dan menjadi teladan dalam kehidupan seharian. Sekian, terima kasih. Bertemu kembali dalam Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya, Wani Keri, dan masih lagi bersama dengan Cikgu Nur Hayati Muhammad Razan, guru sejarah dan juga 6 anak murid dari Sekolah Menengah Kebangsaan Mat Kilau Kuantan Pahang. Baik, tadi Cikgu, Damia telah hilang daripada radar daripada kita ni. Tapi sekarang Damia sudah kembali bersama-sama dengan kita di studio dan kita nak minta Damia perkenalkan nama dan umur anda. Silakan Damia. Ya, Damia. Okey, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama saya Nur Damia Insyirah binti Muhammad Saharuddin dari SMK Mat Kilau, 16 tahun. Okey, baik. Terima kasih, Damia. Okey, sekarang ni cikgu semua anak murid dah perkenalkan diri mereka. Ya, betul. Dan Wani nak tanya anak murid di atas talian, kalau anda sudah bersedia, berikan thumbs up di depan kamera dengan penuh semangat macam ni. Nak tunjuk anda dah bersedia untuk subjek hari ini. Okey, mereka dah bersedia. Cikgu dah bersedia, cikgu? Saya pun dah bersedia. Okey, itu semangat yang kita inginkan untuk belajar sejarah hari ini. Jadi tanpa melengahkan masa, mari kita teruskan dengan sesi pembelajaran kita pada hari ini. Dipersilakan, cikgu. Okey, jom kita belajar sejarah bersama dengan saya. Okey, jadi kita untuk belajar tajuk hari ini, kita akan fokus kepada bab 7 iaitu usaha ke arah kemerdekaan. Okey, jadi cikgu harap pelajar-pelajar yang berada di rumah, yang sedang menonton, bersedia dengan buku teks Sejarah Tingkatan 4 bagi tajuk bab 7 usaha ke arah kemerdekaan. Okey, bagi tajuk ini secara ringkasnya, apa yang kita nak belajar dalam tajuk ini ialah kita akan melihat apakah yang berlaku ke arah kemerdekaan. Okey, apakah proses-proses yang telah berlaku dalam negara kita yang membawa ke arah kemerdekaan. Jadi di sini kita akan lihat bagaimana toleransi dan juga kerjasama antara kaum itu telah menjadi titik tolak kepada kejayaan ke arah usaha untuk membentuk negara yang akan merdeka. Okey, jadi kita akan lihat dan juga akan bincangkan dalam tajuk kita pada hari ini. Okey, jadi dalam tajuk kita, di sini kita lihat kalau sebelum ini, dalam bab-bab sebelum ini dia berada di bawah tajuk ataupun kita kata tema dalam pembinaan negara. Jadi kalau kita lihat dalam pembinaan negara ini, dalam tajuk 11 ni dia memfokus kepada usaha ke arah kemerdekaan Persatuan Tanah Melayu 1957. Tetapi sebelum ini kita telah bincangkan ialah PTN 1948. Jadi sebelum kita merdeka 1957, ada proses-proses yang perlu dilalui oleh negara ketika itu, ataupun kalau kita lihat usaha-usaha yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin waktu itu untuk membawa ke arah kemerdekaan. Jadi inilah fokus dalam bab 7. Dan inilah juga objektif yang kita perlu capai dalam tajuk ini, yang mana dalam tajuk ini cikgu memfokuskan kepada subtajuk tertentu. Jadi kita akan lihat bagaimana jawatan kuasa hubungan antara kaum yang juga pernah dibincangkan dalam topik sebelum ini, iaitu CLC. Jadi apakah peranan CLC dalam usaha ke arah kemerdekaan? Apakah itu sistem ahli? Jadi kita nak melihat dan juga mempelajari apa kepentingan sistem ahli ini dalam usaha ke arah kemerdekaan, dan juga yang paling penting pada saya ialah pendidikan. Sebab pendidikan merupakan satu saluran ke arah memupuk perpaduan kaum. Betul. Yang relevan sehingga hari ini. Jadi sebelum kita belajar, cikgu ada satu paparan yang mana cikgu minta pelajar-pelajar di rumah, pelajar-pelajar yang berada pada di talian Google Meet, sila perhatikan pada paparan ini. Rujuk pada paparan. Semua dah lihat pada paparan.
Okey, apa yang dapat kamu perhatikan pada rajah yang ada pada paparan ini? Okey, siapa nak cuba bagi jawapan? Apa yang anda lihat dalam gambar ini? Lihat dulu, tengok apa ada kan? Okey, sesiapa nak bagi jawapan, sila unmute mic dan bagi tahu je. Mungkin Hafiz nak cuba apa yang Hafiz nampak dari gambar ni. Okey, apa yang nampak ni? Hafiz, cuba Hafiz. Okey. Oh, Hafiz, unmute mic tu. Dia lupa nak itukan mic tu. Buka mic dia. Okey. Okey, silakan Hafiz. Okay, berdasarkan gambar, apa yang saya dapat perhatikan ialah ianya menunjukkan tentang kerjasama antara kaum dan kemudian toleransi. Okey, dah nampak perkataan ni. Okey, saya cuma nampak gambar. Okey, ada gambar tu, ada gambar siapa tu? Okey, ada pada gambar. Ada gambar terpahati pada gambar. Dah hilang cikgu gambar. Cikgu tak nampak. Tak nampak gambar. Okey, paparkan pada gambar. Okey, dah boleh nampak gambar sekarang? Okey, apa yang mereka sedang cuba lakukan, Hafiz? Mereka sedang berbincang. Okey, berbincang. Okey, apa lagi perkataan? Ada perkataan yang ada di belakang ataupun pada pintu bahagian atas tu. Perhati tak apa perkataan yang ada? Tak nampak. Tak nampak. Okey. Gerbang kewarganegaraan. Okey, terima kasih Wani. Okey, gerbang kewarganegaraan. Jadi gerbang pintu untuk merdeka kewarganegaraan. Jadi kewarganegaraan ni adalah isu yang mana kita lihat yang dibincangkan juga. Okey. Jadi untuk memupuk kalau kita lihat dalam tajuk ni kita akan bincangkan ya. Untuk mewujudkan sebuah negara yang merdeka, usaha ke arah kemerdekaan ini memerlukan kerjasama. Okay, di sini menunjukkan bahawa kerjasama antara kaum, pemimpin-pemimpin dari kaum ataupun dari parti-parti yang berbeza, mewakili kaum-kaum yang berbeza, bekerjasama untuk mencapai matlamat yang sama iaitu merdeka. Okey, kita lihat wujudnya toleransi. Okey, toleransi. Apa maksud toleransi? Okey, Hairin boleh bagi tahu cikgu apakah yang kamu faham dengan maksud toleransi? Hairin, apakah maksud toleransi? Toleransi? Toleransi maksud dari kefahaman Hairin. Macam mana tu? Soalan cepu mas ni. Okey, nampaknya Hairin tidak bersedia dengan soalan tidak itu. Bersedia dengan soalan sebab cepu mas tiba-tiba kan. Ya, Okey, ada kawan-kawan yang lain. Zahidah mungkin? Mungkin siapa ni? Damia. Okey, Damia. Okey, soalannya tadi cikgu. Soalannya apa yang kamu faham dengan maksud toleransi? Ini konsep ya, konsep dalam sejarah. Okey. Okey, ada dengar suara ke? Saya pun tak pasti. Toleransi. Yang mudah je. Ada dua perkataan. Ni senang. Saya selalu okey. Bagi gesture dalam kelas. Macam ni. Boleh saya jawab? Okey, boleh. Boleh Hairin. Cuba tolong Damia. Toleransi ni maksud dia ialah bertolak ansur. Ya, terima kasih. Dalam kelas kan kalau kita sempat dah sebab saya pun baru saja masuk ke Sekolah Mat Kilau ni. Okey, dalam kelas saya sempatlah juga beberapa kali berjumpa dengan pelajar, belajar secara bersemuka. Okey, saya gunakan gesture. Okey, tolak ansur-ansur. Okey, tolak ansur-ansur. Kita toleransi. Okey, kita nak dapat sesuatu kita tak boleh push saja, nanti dia akan lari daripada matlamat. Jadi toleransi ni sangat penting. Okey, kita akan lihat ya kesedaran nilai berkongsi kepentingan dan ada tuju yang sama. Okey, barulah kita nak belajar tajuk kita. Jadi CLC ataupun Jawatan Kuasa Hubungan Antara Kaum. Jadi waktu British ingin memberikan kemerdekaan sebab kalau kita lihat daripada 1948, okey, apabila PTM 1948 diperkenalkan setelah memansuhkan Malayan Union 1946. Okey, jadi masa di situ telah nampak usaha ke arah British ini telah mula memberikan latihan ke arah penduduk ataupun pemimpin tempatan untuk merdeka. Jadi British juga memberi prasyarat, iaitu memastikan bahawa pemimpin di tanah Melayu ketika itu, maksudnya
memberikan kemerdekaan dengan adanya perpaduan kaum. Okey, jadi British memberikan mesej kemerdekaan hanya akan diberi, okey, seperti paparan, okey. Jadi persoalannya bagaimana perpaduan antara kaum itu dilaksanakan. Okey, jadi di sinilah kalau kita lihat melalui penubuhan Jawatan Kuasa Hubungan Antara Kaum ataupun CLC, okey, objektif penubuhan CLC ini sebenarnya menjurus ke arah untuk memupuk perpaduan kaum. So kita lihat objektif dia. Yang pertama, okey, mengkaji hubungan kaum secara mendalam. Okey, jadi bila mengkaji dan juga yang penting sekali ialah membetulkan keadaan ekonomi, politik, sosial yang wujud, okey, supaya pembahagian yang adil. Okey, ingat kata kunci dia ialah pembahagian yang adil untuk semua komuniti. Jadi semua komuniti di sini ialah penduduk Tanah Melayu ketika itu yang terdiri daripada kaum utama iaitu Melayu, Cina dan India. Okey. Dan CLC ini juga objektif dia ialah untuk mewujudkan keadaan harmoni muhibah dalam masyarakat penduduk di negara ini. Okey, jadi kita lihat sebagai negara yang kita lihat sebagai negara yang mempunyai penduduk pelbagai kaum, perpaduan adalah kunci bagi mencapai segala matlamat. Okey. Jadi inilah jawatan kuasa CLC yang mana wakilnya dipengerusikan oleh EEC Trasinger. Okey, dan ada wakil daripada kaum Melayu, Cina dan juga daripada wakil-wakil lain iaitu wakil Eropah seorang itu Roland Bredel. Okey, daripada wakil kaum India dan wakil orang Serani. Okey, inilah peranan dia. Okay, dari kalau kita lihat dalam peranan ini ada 5 yang kita nak fokuskan peranannya, iaitu dalam aspek pertama itu politik, okay, persediaan ke arah berkerajaan sendiri. Okay, jadi apa peranan CLC dalam aspek politik ini? Okay, jadi mencadangkan peralihan ke arah berkerajaan sendiri dilakukan dengan memberikan pengalaman pilihan raya. Okay, ini yang berlaku, perubahan besar yang berlaku pada keadaan waktu itu. Kemudian kesan apabila wujudnya ke arah perpaduannya, pilihan raya seterusnya akan diadakan. Akan diadakan. Jadi CLC ini seterusnya selepas dibincangkan, maksudnya mereka telah bersetuju akan ada pilihan raya seperti tarikh-tarikh yang akan ditetapkan. Kemudian dari segi kedudukan istimewa orang Melayu sebagai penduduk asal rantau alam Melayu, jadi di sini CLC bersetuju orang Melayu kedudukannya wajar mempunyai kedudukan istimewa kerana sebagai tanda taat setia dan tidak berbelah bagi dan mengiktiraf bahawa inilah satu-satunya tanah air mereka. Jadi di sini kesan ke arah perpaduan kaum. Jadi kedudukan orang istimewa ini diakui dan kepentingan sah kaum-kaum lain juga dipelihara dan diiktiraf. Jadi itu yang kita kata toleransi. Tolak ansur. So kalau kita lihat aspek yang ketiga iaitu kedudukan ekonomi orang Melayu, di sini kalau isu yang nak dibincangkan ialah apabila orang Melayu itu tidak mempunyai peluang dalam sektor-sektor perniagaan dan perusahaan. Jadi melalui CLC, apa yang CLC lakukan ataupun bincangkan untuk menyelesaikan isu ini ialah dengan mencadangkan agensi untuk meningkatkan ekonomi dan pendidikan orang Melayu. Jadi kesannya ialah di sinilah penubuhan RIDA. Wani rasa RIDA ni masih wujud tak sekarang? Saya rasa masih ada, cikgu. Ya ke? Ataupun ditukar ke nama yang lain? Ya, betul. Jawapan yang kedua tepat. Sekarang ni RIDA ni tidak lagi tapi RIDA ini bertukar nama sebagai MARA. Yang mana kita tahu ini adalah agensi yang ditubuhkan tahun 1950 yang mana tujuan RIDA ni R ni bila kita dah ingat R tu rural, English kan, rural, luar bandar. So maksudnya pada waktu itu agensi ini adalah berperanan untuk memajukan sektor-sektor ekonomi masyarakat luar bandar. Dan aspek kewarganegaraan bukan Melayu. Jadi di sinilah CLC dalam yang mana dianggotai oleh pelbagai kaum tadi berbincang dan meneliti perkara-perkara berkaitan hak dan juga hak orang Melayu dan juga kepentingan sah kaum-kaum lain. Di sini kita lihat dari aspek kewarganegaraan kita lihat
bersetuju kewarganegaraan kepada kaum bukan Melayu itu penting. Diberikan kepada mereka yang memang telah pun lama menetap sebagai di tanah Melayu sebagai satu tanda untuk memupuk taat setia. Rakyat Malaysia, kalau hari ini kita kata, kalau kamu mengaku rakyat Malaysia, so kita kena menumpukan taat setia kepada negara yang kita tinggal dan kita yakin kitalah warga negara Malaysia. Jadi tidak ada perasaan berbelah bagi. Jadi di sinilah kalau kita lihat apa yang diterapkan melalui CLC, kerjasama dalam kalangan penduduk akhirnya membawa kesan ke arah perpaduan kaum. Syarat kerakyatan yang dilonggarkan. Dilonggarkan di sini pun ada syarat-syarat tertentulah. Bukan maksud longgar itu terus longgar siapa-siapa boleh warga negara. Tidak. Dalam konteks, ada konteks ataupun dia punya syarat-syarat itu telah tertulis dalam perlembagaan. Jadi yang penting sekali ialah untuk memupuk semangat patriotik. Wani, macam mana? Okey, cikgu. Nampaknya cikgu dah bagi tahu kat sini ada 4 peranan 5 CLC sebenarnya, ni. tapi kita tunggu dulu satu lagi. Lepas 5 tu kita nak apa, cikgu? Ada soalan ke ataupun kita nak terus ke topik seterusnya? Kita mestilah soal dulu. Kalau kita dah bagi 4, pergi pada 5. Boleh pergi lagi satu lagi? Kita ataupun nak pergi lagi satu, tapi kita nak bagi mereka berehat seketika. Saya takut pegang banyak sangat nanti pening. Betul, sebab kita nak uji mereka, cikgu. Kita nak mereka uji. rehat dulu, belik-belik buku. Lepas ni kita uji mereka boleh ke tak jawab soalan yang disediakan. Betul. Untuk bahagian ni bersedia selepas ini cikgu nak tanya ni. Jadi anda bersedia dan jangan ke mana-mana, kembali selepas ini dalam Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM. Pakai ini atau pakai ini. Pilihan di tangan anda. Jangan leka dan alpa, kita belum menang. Awak, janganlah duduk seorang diri macam tu. Jadikan PKP ini peluang untuk rapatkan balik hubungan. Telefon kawan-kawan, tanya khabar. Kalau ada masalah, jangan pendam. Kongsikan, minta bantuan. Kesihatan mental juga sangat penting untuk kita jaga, tambah lagi dengan situasi COVID-19 ini. Amalkan 3W, wash, wear and warn dan elakkan 3S. Tempat sesak, kawasan sempit dan sembang dekat-dekat. Kekalkan kecergasan dan jaga kesihatan anda. Sama-sama, kita jaga kita. Budayakan normal baharu, bersama-sama kita putuskan rantaian COVID-19. Didik TV KPM. Assalamualaikum, saya Khairunisa binti Nordin, ibu kepada Wan Ki Batisha tingkatan 5 SMK Mat Kilau Kuantan Pahang. Harapan saya dengan komitmen yang anak saya berikan terhadap pelajarannya, dia dapat kecemerlangan yang menjadi inspirasi kepada adik-adiknya dan kawan-kawannya. Terima kasih juga kepada guru-guru yang tidak jemu memberi tenaga ajar. Terima kasih. Assalamualaikum. Bertemu kembali dalam Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya Wani Kerry dan kita masih bersama dengan Cikgu Hayati, guru sejarah dan juga 6 anak murid dari Sekolah Menengah Kebangsaan Mat Kilau Kuantan Pahang. Jadi anda semua di rumah dan di atas talian sudah berehat sebab lepas ni cikgu nak tanyakan soalan tapi kita nak sambung lagi satu aspek ya cikgu. Jadi satu aspek lagi. Jadi kita teruskan pada aspek yang terakhir, iaitu aspek yang kelima dalam apa yang dibincangkan dalam peranan CLC. Kita lihat ialah dalam aspek pendidikan. Yang mana kalau kita lihat aspek pendidikan ini berkait rapat dengan untuk menyelesaikan isu pendidikan yang berbeza-beza. Yang mana diwarisi daripada pentadbiran British sebelum ini, yang mewujudkan sistem pendidikan vernacular. Istilah yang kita belajar ialah vernacular. Sistem pendidikan ataupun sekolah vernacular. Jadi nanti cikgu akan tanyalah, mungkin juga untuk yang berada pada yang menonton. Dalam konsep sejarah, salah satu konsep sejarah yang kita kena faham ialah vernacular, selain konsep-konsep lain yang akan saya share ataupun saya akan kongsikan nanti. Jadi kita lihat dahulu apakah itu peranan CLC. Jadi CLC ini mencadangkan sistem pendidikan yang seragam untuk memupuk kesetiaan dan juga perpaduan kaum. Jadi kesan daripada
apa yang telah dibincangkan oleh CLC melalui aspek pendidikan ini. Okey, jawatan kuasa pendidikan ditubuhkan untuk mengkaji sistem pendidikan yang seragam dan diterima oleh semua kaum. Okey, jadi tadi cikgu tanya, iaitu cikgu ada sebutkan tentang sistem pendidikan vernacular, sekolah vernacular. Okey, apakah maksud ataupun apakah yang pelajar faham tentang vernacular itu? Okey. Ataupun sekolah vernacular. Awadah nak cuba? Okey, silakan Awadah. Apakah maksud vernacular dari kefahaman Awadah sendiri? Sekolah vernacular ni sekolah yang khas untuk kaum itu sendiri. Okey, dia hampir tepat. Hampir saja, tapi dia ada istilah dia. Ada sebelum cikgu berikan jawapan, ada tak kawan-kawan lain yang mungkin ada jawapan yang lebih tepat? Okey, Haris, cuba. Ada tak? Terutama sekali bagi pelajar tingkatan 5 lah ya, sebab mereka dah biasa dengan perkataan vernacular. Okey, siapa tingkatan 5 tadi di sini? Sebab kita ada tingkatan 4 dan tingkatan 5 di sini. Okey. Jadi pelajar tingkatan 5. Siapa tadi? Okey, cuba. Jangan tipu usia anda. Okey, jom. Siapa? Vernacular. Tadi kita jawab. Ya, terima kasih. Hairin. Sekolah vernacular tu ialah sekolah yang menggunakan bahasanya sendiri, bahasa ibunda. Okey, terima kasih. Memang tepatlah. Okey, terima kasih Hairin. Okey, itulah jawapan yang tepat. Okay, sekolah vernacular ialah sekolah yang menggunakan bahasa ibunda masing-masing. Jadi kalau kita lihat, ada sekolah Cina, ada sekolah Tamil dan ada sekolah Inggeris, termasuklah juga sekolah Melayu. Jadi pendidikan yang berbeza-beza inilah yang sebenarnya menyukarkan usaha ke arah perpaduan kaum. Okey. Jadi untuk mewujudkan perpaduan kaum sebenarnya ialah pendekatan yang paling penting adalah untuk bermuafakat dan juga bertoleransi. Okey, mengapa kalau berlakunya muafakat dan toleransi ini akan mewujudkan ini yang kita panggil kesan. Ataupun kalau biasa menonton saya dalam teknik menjawab, okey, saya selalu menekankan tentang inference. Inilah yang boleh kita gunakan sebagai inference, okey. Kesannya akan mewujudkan keharmonian kaum. Kesannya akan mewujudkan kestabilan politik. Okey? So, soalan. Jadi senang je soalan objektif. Okey, soalan objektif ini. Okey, jawatan boleh Wani tolong bacakan soalan? Boleh cikgu. Soalan contoh 1. Jawatan kuasa hubungan antara kaum CLC telah ditubuhkan pada bulan Januari 1949. Apakah kesan penubuhan jawatan kuasa tersebut? Ada A, B dan C. Ini kena pilih satu ke macam mana cikgu? Kena pilihlah A, B, C, D. Tak boleh ambil semua. Okey. Siapa nak cuba jawab? Terus ya. Teruskan. Siapa cepat jawab nanti cikgu belanja makan nanti. Alamak, cikgu dah janji cikgu dah open table nanti. Kita tanya Haris lah, Haris. Senyum dia tadi, Haris. Ya, Haris. Okey, pilih jawapan anda. Tak nampak. Tak nampak soalan pula. Okey. Okey, sekarang dah nampak, Haris? Okey. Okey, apa jawapan dia, Haris? Apakah kesan penubuhan? C kot. C. Okey, dia ada ayat kod-kod D. D. Ada kunci tu. Yakin jawapan anda? Satu je jawapan boleh pilih. Kunci jawapan? Okey, tanpa melengah masa kita teruslah. Okey, nasib baik dia tukar jawapan dia pada D. Okey, sebab tadi C tu sebenarnya tidak tepat. Okey, jadi untuk menjawab jawapan ini kita lihat CLC tadi dah tekankan bahawa dia ditubuhkan untuk mewujudkan kesedaran kerjasama politik. Perkataan yang keyword yang ada pada jawapan ialah kerjasama. Okey. Jadi untuk menjawab soalan objektif, teknik-teknik menjawab ialah kita fahami kata tugas, okey, iaitu kesan. Apa kesan? Okey, tadi kita dah belajar ada 4 kesan tadi, okey. Jadi sisih jawapan atau yang tidak berkaitan dengan topik ini tidak dibincangkan tentang komunis. Of course itu adalah jawapan yang memang kita buang sama sekali, okey. Pengenalan perlembagaan rakyat tidak dibincangkan. Tapi kalau jawapan C tadi, penubuhan parti politik mengikut kaum,
juga kita belum bincangkan dalam topik ini. Okey. Baik. So, masing-masing di rumah sana boleh rujuk pada buku teks muka surat 175. Okey, so langkah pertama usaha ke arah mewujudkan perpaduan kaum ialah dengan penubuhan CLC. Okey, jadi untuk ke arah berkerajaan sendiri, maka ketika itu ditubuhkan sistem ahli. Okey, jadi sistem ahli ini adalah selaras dengan dasar yang British jalankan, iaitu dasar dekolonisasi. Okey, jadi disebabkan oleh British ketika itu kekurangan pegawai-pegawai tempatan dalam perkhidmatan kerajaan. Jadi menyebabkan Datuk On Jaafar yang ketika itu merupakan Presiden UMNO, dia telah meminta agar kerajaan ataupun pihak British menambah peluang pentadbiran kepada wakil tempatan sebab kita usaha ke arah berkerajaan sendiri. Okey. Jadi sistem ahli. Sistem ahli ni apa sistem ahli? Okey, jadi kalau kita lihat ciri-ciri sistem ahli, ahli ni kita kata menteri lah. Okey, ahli ni ialah menteri. Okay, cuba digunakan istilah ahli. Okay, yang mana merupakan satu kabinet bayangan. Bayang dulu, maksudnya belum lagi merdeka, tapi untuk merdeka ada dah jawatan kuasa dengan portfolio yang tertentu. Okay, dia portfolio ini ada tugas-tugas tertentu, jadi menteri-menteri ataupun yang kita faham sekarang menteri ya. Tapi dalam konsep ini ialah ahli. Jadi mereka memegang portfolio tertentu dan kalau kita lihat yang paling penting kita faham apa pentingnya sistem ahli ini. Jadi di sini cikgu highlightkan kata tu isi utama dia. Okey. L. Menyediakan asas untuk melatih. Latih. L melatih orang tempatan ke arah berkerajaan sendiri. T. Mentadbir, belajar mentadbir. Okey, belajar mentadbir dan meneraju kerajaan. Okey, menjelang kemerdekaan. Okey. LTPM cikgu buat. P ialah memupuk perpaduan. Satu proses untuk memupuk perpaduan kaum. Sebab ahli ni, dalam sistem ahli itu sendiri adalah ahli yang terdiri pada pemimpin dari pelbagai kaum. Okey, dan M itu ialah menentukan kemerdekaan yang akan diperoleh mendapat sokongan. L, latih. T, takbir. P, perpaduan. M ialah merdeka. Okey, nak merdeka ni kenalah cukuplah resepinya. Okey. Bukan resepi berkasih je. Okey. Resepi belajar pun sama kena ada. Okey. Jadi kita pergi pada contoh soalan sebelum kita pergi. Ya, soalan contoh 2. Okey, jadi kita buka pada mana-mana pelajar untuk menjawab mengapakah sistem ahli diperkenalkan oleh British di tanah Melayu. Ini baru LTPM. Baru buat 3 saat yang lalu. Ya, tak sampai pun. Okey, ada volunteer, ada yang sudi untuk menjawab. Ada yang dah tahu jawapan, boleh angkat tangan dan silakan jawab. Zahidah tahu jawapan? Okey, saya nak cuba. Okey, boleh, terima kasih. Apa jawapan dia? Jawapan dia C. Okey, C. Cikgu tolong bacakan. Jawapan C pilihan dia ialah melatih penduduk tempatan berkerajaan sendiri. Okey, so cikgu rasa jawapan itu tepat sekali. Okey, bagus Jamia. Bukan rasalah, memang yakin sebab cikgu baru je kongsikan LTPM. Latih, takbir, perpaduan dan merdeka. Okey. Jadi di sinilah kalau kita lihat sama juga teknik yang untuk menjawab soalan objektif. Okey, jadi untuk soalan ini boleh rujuk pada buku teks muka surat 179. Okey. So, tadi kita beritahu pendidikan ni penting untuk perpaduan, betul? Betul. Okey, yang mana pendidikan yang mana kalau kita lihat, kita bincangkan dalam CLC tadi, dia bincangkan isu berkaitan pendidikan. Okey. Jadi di sinilah sistem pendidikan ini berlaku perubahan. Jadi dalam fasa perubahan ini kita lihat dalam konteks masa daripada tahun 1951 hinggalah 1956. Okey. Jadi 1951 bermula dengan laporan Barnes. Okey, yang mana laporan Barnes ini nanti kita akan lihatlah ya. Jadi apa sebenarnya laporan Barnes itu? Jadi di sini saya paparkan ada 2 laporan. Okey, laporan Barnes, okey, yang mana menekankan kepentingan sekolah rendah, okey, untuk membentuk satu rupa bangsa yang menganggap tanah Melayu sebagai tempat tinggal kekal dan tumpuan taat setia. Sebab itulah di sekolah rendah seperti laporan Barnes, okey, sekolah rendah dicadangkan untuk menggunakan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris sebagai bahasa
pengantar. Okey, sekolah menengah menggunakan bahasa Inggeris. Okey, jadi apabila BAS ini mengeluarkan laporan, dah tentulah ada tindak balas atau reaksi. Jadi reaksi ini sebab kita lihat Fernwood, laporan Fernwood pula yang sebenarnya memberi reaksi terhadap laporan BAS ini. Berikutan bantahan masyarakat Cina terhadap laporan BAS supaya mengkaji sistem pendidikan Cina dan mencadangkan penambahbaikan. Jadi dari segi penambahbaikan itulah kalau kita lihat laporan Fernwood itu telah dikeluarkan yang mana sekolah Cina tetap diteruskan berasingan di bawah sistem kebangsaan tetapi berorientasikan kebangsaan. Okey. Jadi di sini kalau kita lihat itulah saya tekankan sekali lagi toleransi, tolak ansur. Okey. So saya lebih fokus kepada yang paling penting dalam pendidikan. Kita lihat yang sebab yang lain-lain tu pelajar-pelajar boleh juga rujuk, tapi saya fokus pada Jawatan Kuasa Pelajaran 1956 yang mana inilah juga sebenarnya yang menjadi asas juga kepada sistem pendidikan kita yang ada pada hari ini. Okey, antara perkara yang termaktub dalam ordinan pelajaran, sebab dengan adanya Jawatan Kuasa Pelajaran 1956 yang mana dia kata untuk memupuk sistem pendidikan kebangsaan dengan hasrat untuk memupuk integrasi melalui sistem persekolahan yang sama. Kanak-kanak daripada semua bangsa. Bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar utama. So kita perhatikan apakah bahasa kebangsaan ketika itu. Kandungan kurikulum seragam dan bercorak kebangsaan. Jadi kalau kita rumuskan untuk bahagian pendidikan yang seragam bercorak kebangsaan mampu untuk memupuk kepada perpaduan kaum dan perlu diteruskan oleh generasi pada hari ini. Okey, baik cikgu. Itu dia antara ada 5 ya tadi. 1, 2, 3, 4, 5. 5 apa orang kata di situ sistem pendidikan kebangsaan yang telah cikgu sertakan di situ. Dan lepas ni cikgu sebelum kita berehat, lepas rehat nanti kita nak belajar apa pula cikgu? Okey, sebab kata belajar sejarah susah. Tapi lepas ini mau kita belajar sejarah, kita macam mana nak tackle menjawab soalan-soalan esei. Jadi mesti tetap bersama RTS. Ya, oleh itu jangan ke mana-mana kerana selepas ini kita akan bersama dengan Cikgu Hayati untuk subjek sejarah hanya dalam Road to Success SPM 2021 sebentar saja lagi. Didik TV KPM. Pilih kuarantin di sini atau kuarantin di sini. Pilihan di tangan anda. Masih nak keluar lagi? Duduk rumah je lah. Ingat, elakkan 3C. Crowded place, kawasan sesak, elak. Confined space, kawasan sempit, elak. Close conversation, jaga jarak bila bercakap. Kalau kita elakkan 3C ini, susah virus nak tersebar. Patuhi SOP, ikut syarat PKPP. Lindungi orang berisiko tinggi, jaga penjarakan fizikal. COVID-19 tak pilih mangsa. Awak boleh kena, awak boleh kena, semua boleh kena. Ingat, sama-sama kita jaga kita. Budayakan norma baru. Bersama-sama kita putuskan rantaian COVID-19. Didik TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nur Syazrina binti Abdullah, ibu kepada Nur Hairin Harisha, ingin menyeru kepada anak saya dan rakan sebaya dengannya agar berusaha demi mencapai kecemerlangan dalam SPM pada tahun 2021. Saya berharap juga supaya anak-anak jangan putus asa disebabkan kesukaran belajar dalam keadaan negara kita yang menghadapi COVID-19. Walaupun anak-anak belajar secara online, jangan putus asa, teruskan usaha. Saya yakin guru-guru tetap di belakang anak-anak, menyokong pembelajaran anak-anak di rumah. Saya juga ingin melihat anak-anak berjaya dalam SPM tahun 2021 demi impian anak-anak sekalian. Sekian, terima kasih. Kembali
kembali dalam Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya Wani Kerry dan kita masih bersama dengan Cikgu Nur Hayati Muhammad Razan, guru sejarah dari Sekolah Menengah Kebangsaan Mat Kilau Kuantan Pahang. Okey, pelajar atas talian semua masih bersemangat ke nak jawab soalan lepas ni? Tunjuk thumbs up depan kamera macam ni. Okey, nampaknya semua dah bersedia kerana kita dah nak masuk segmen terakhir untuk menjawab dan serta memperoleh teknik menjawab SPM ya, Cikgu. Ya, teknik Okey, jom kita teruskan dengan sesi kita, Cikgu. Okey, so sekarang ni pada paparan ini adanya satu logo, okey, iaitu logo Rukun Negara. Yang mana kita lihat ni logo waktu kita dah ni lah. Okey, jadi dalam ni kita lihat Rukun Negara. Jadi apakah sinonimnya rukun negara dengan kehidupan kita seharian? Okey, jadi kita selalu sebagai warga negara Malaysia memang wajiblah kita menghafal 5 prinsip rukun negara, betul? Betul. Jadi sebagai pelajar memang kalau kita bersemuka ada perhimpunan memang wajiblah menjawab atau kita kata ikrar pagi-pagi ya. Okey. Jadi dah lama tak dengar pelajar berikrar rukun negara ni. Wani boleh tak tolong panggil siapa-siapa Wani untuk kita panggil untuk bacakan ikrar rukun negara? Okey, Wani nak pilih pelajar lelaki lah. Ya. Wani pilih Hafi. Hafi boleh tak? Boleh. Okey, go dengan penuh semangatnya. Kena berdiri ya. Okey, ikut Hafi. Kalau nak berdiri boleh. Ni bagi tunjuk dekat semua orang macam mana ni sebenarnya. Okey. Up. Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Okey, terima kasih. Itu dia bakal pemimpin negara. Ya, sekarang ni dia pemimpin di sekolah. Okey, untuk pengetahuan itu pengawas sekolah ya. Jadi pengawas sekolah dah lama tak memimpin ikrar, baca ikrar di sekolah. Jadi cikgu panggil untuk baca ikrar di sini ya. Hafi pengawas sekolah ke cikgu? Ya, Hafi pengawas sekolah. Patutlah pengawas baik je orangnya. Okey, mari kita teruskan. Okey. Tapi saya sebenarnya nak tarik yang pelajar-pelajar dan juga yang berada di luar sana sebenarnya untuk menjawab soalan esei SPM sejarah. Kadang-kadang soalan sebab untuk kita menguasai, kita mesti kuasai konteks ataupun konsep sejarah, istilah-istilah. Untuk istilah hari ini kita belajar tentang dekolonisasi. Kita belajar apakah itu perpaduan kaum, sekolah vernakular. Okey, itu antara 3 konsep dalam sejarah yang kita belajar dalam topik kita pada hari ini. Dan selain daripada untuk konsep, untuk menjawab soalan adanya soalan kebat, okey, yang berfikir, soalan kemahiran berfikir aras tinggi, kita boleh menggunakan logik untuk menjawab soalan. Jadi kenapa agaknya saya paparkan rukun negara? Okey, sebab kalau ini adalah tips kalau dah blur sangat nak jawab, okey, kita gunakanlah kemahiran dan pengetahuan yang kita ada tentang prinsip rukun negara untuk menjawab soalan-soalan esei, terutamanya soalan kebat. Okey. Jadi ini prinsip rukun negara semua orang sudah tahu, dan juga satu lagi paparan iaitu tentang bahasa bulan kebangsaan. Sebab kita lihat dalam sistem pendidikan kita, dalam sistem pendidikan yang bercorak kebangsaan menggunakan bahasa kebangsaan, dan bahasa kita ialah bahasa Melayu. Sebab bahasa Melayu merupakan identiti warga negara Malaysia, wajah kita. Okey, jadi kita amalkan sebagai bahasa pertuturan. Kita amalkan dalam sistem pendidikan sebagai bahasa ilmu. Okey, jadi saya highlightkan perkataan-perkataan itu, harap dapat capture. Mungkin ada yang buat catatan sebab kita nak menjawab menggunakan kemahiran atau pengetahuan ini untuk menjawab kebat. Okey. Bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dan pengantar di sekolah. Okey, jadi macam mana? Okey, saya bagi satu contoh soalan di sini. Soalannya ialah bagaimanakah? Okey, tadi sebelum itu pada paparan, kalau kita lihat pada paparan, untuk teknik menjawab ini adalah sebagai satu perkongsian sahaja. Mungkin rakan-rakan guru sejarah di sekolah masing-masing juga ada memperkenalkan teknik menjawab yang lain. Okey. Jadi di sini pada yang saya cadangkan pada mengikut pengalaman saya, kalau kita lihat di sini, pertamanya ialah kita mesti memahami kata tugas. Okey, kata tugas di sini ialah bagaimanakah. Okey. Jadi bagaimanakah kita berupaya melahirkan generasi yang mampu mengukuhkan
pembinaan negara bangsa Malaysia pada masa hadapan. Okey, itu dah nampaklah kebat dia. Dan kebat ni biasanya berada pada, kalau soalan esei ni, dia ada pecahan nombor 5A, 5C, 6C contohnya lah. Okey, dan markah biasanya antara 6 atau 8 kebiasaannya, tapi mungkin juga berbeza. Okey, sebab kita tak tahu. Itu semua di bawah lembaga peperiksaan. Jadi kita sebagai calon, kita bersedia sebab inilah kebiasaannya, lazimnya soalan kebat berada pada huraian atau ceraian soalan yang terakhir. Okey. Bagaimanakah? Jadi apa yang kita nak ialah mesti ada fakta, huraian dan contoh. Tetapi bagi soalan kebat, ingat ada ayat inference, itu penegasan. Okey, jadi kalau kita lihat di sini, ini adalah aras kefahaman. Jadi kita nak lihat cara. Bagaimana cara? Cara nak melahirkan kemerdekaan. Tadi saya gunakan rukun negara. Kalau kita lihat pada paparan yang pertama ini, pada perenggan yang pertama, saya gunakan logo untuk remind balik, capture balik. Tadi rukun negara, okey. Mengukuhkan pembinaan negara rakyat Malaysia ni apa? Berbilang kaum. Okey, menghayati sepenuhnya prinsip-prinsip rukun negara. Okey, rakyat Malaysia tanpa mengira kaum iaitu Melayu, Cina dan India dah dapat satu markah sebagai ayat contoh. Okey, huraian dia. Prinsip rukun negara mampu memperkukuhkan, okey, satu, dan juga mengeratkan perpaduan melalui, saya ambil daripada 5 prinsip, saya ambil prinsip yang kelima. Jadi mungkin kita boleh guna prinsip-prinsip yang lain, okey, tak bergantung, okey. Jadi prinsip kelima, setiap rakyat perlu sentiasa bersopan santun, hormat menghormati dan berakhlak mulia. Tadi saya tekankan fakta, huraian, contoh dan inference. Okey, inilah yang menyebabkan calon boleh mendapat markah yang bagus atau excellent atau cemerlang dalam soalan esei. Kesannya keharmonian masyarakat terpelihara. Dan saya bagi 2 ayat reference kat sini. Dan dalam perenggan yang pertama saja calon dah dapat, kalau analytical dah dapat 6 markah. Tetapi kalau pemeriksaan itu secara holistik ataupun adanya rubrik, maka calon kena buat sekurang-kurangnya 2 fakta yang mana huraian dia mestilah seimbang. Fakta, dalam perenggan fakta yang kedua, ada fakta, huraian, contoh dan ayat inference. Barulah seimbang. Layaklah mendapat markah 8 markah. So nak lulus 8 kali 3 dah ada 24 markah dalam tangan. Baik. Okey. Itulah perkongsian. Okey, jadi kalau kita lihat di sini perkongsian berkaitan teknik, okey, jadi kita ada pelbagai juga. Cuma sebelum kita berhenti, okey, saya nak tekankan pada satu lagi contoh soalan. Ini sekadar untuk perbincangan dengan guru-guru nanti. Okay, kalau soalan itu perlukan 2 perkara. Di sini cabaran dan langkah menghadapi cabaran, 8 markah. Jadi calon mesti menjawab sama ada 1 perenggan, 1 cabaran dan juga langkah mengatasi cabaran tersebut, ataupun 1 perenggan berkaitan cabaran dan perenggan kedua berkaitan langkah. Tetapi saya sendiri syorkan, baiklah kita buat langkah pertama dan cara untuk mengatasi cabaran pertama ialah satu ayat perenggan itu untuk langkah atau cabaran pertama, langkah pertama. Okey, barulah kita nampak seimbang. Ya, betul. Sebabnya kalau calon hanya jawab cabaran saja, dia tak akan dapatlah 8 markah. Walaupun dia dah dapat banyak kan. Okey. Okey, cikgu, nampaknya kita dah sampai ke penghujungnya. Cikgu pun dah kongsi dengan semua mereka yang sedang menonton teknik menjawab, lebih-lebih lagi untuk esei yang memperoleh banyak markah di situ. Jadi sekarang ini mungkin cikgu boleh kongsikan kepada mereka semua tentang rumusan untuk pelajaran kita hari ini, cikgu. Okey, secara rumusannya apa yang kita belajar pada hari ini, usaha untuk memupuk kepada usaha ke arah kemerdekaan ini sebenarnya ialah usaha hasil kesan daripada kerjasama kaum dan pemimpin-pemimpin kaum ini, serta bukti menunjukkan toleransi antara kaum itu telah berjaya mewujudkan sebuah negara merdeka yang kita warisi pada hari ini. Jadi wajarlah kita sebagai warga negara yang mewarisi kemerdekaan, kita pertahankan dengan menghayatilah rukun-rukun negara itu dalam kehidupan kita seharian. Betul tu, cikgu. Pentingnya sebuah perpaduan kaum itu untuk membentuk negara yang maju, ya, cikgu? Ya, betul. Okey, jadi sekian sajalah pelajaran kita untuk hari ini. Tapi sebelum kita akhiri, Wani nak tanya pelajar atas talian semua macam mana? Dah dapat faham dah? Dah dapat teknik? Dah dapat A+ dah? Kalau semua okey dengan pelajaran hari ini, semua tunjuklah thumbs up buat kali terakhir macam ni.
Nampak semua senyum panjang. Nampaklah mereka tu sebenarnya apa orang kata faham dengan apa yang kita belajar hari ini. Sayangnya line sajalah, masalah line saja kan. Ya betul cikgu. Jadi terima kasih diucapkan kepada Cikgu Nur Hayati dari Sekolah Menengah Kebangsaan Mat Kilau Kuantan Pahang. Terima kasih juga kepada semua anak murid cikgu kita. Ada Nur Nafiha Awada, ada Hairin Harisha, Muhammad Hafi, Haris Haikal, Siti Zahidah dan juga Nur Damia Insyira kerana sama-sama menjadi pelajar yang sangat sporting dan committed hari ini. Kak Wani doakan agar anda semua berjaya memperoleh markah yang cemerlang dan mampu apa orang kata ni memberi kebanggaan kepada guru dan juga ibu bapa anda. Jadi sekian sahaja dari saya Wani Keri. Kita jumpa lagi pada episod akan datang hanya dalam Road to Success SPM 2021. Bye-bye.